Okay, segmen Cakna Sihat. Pada pagi ini kita nak bercakap berkenaan dengan penyakit diabetes bersempena dengan Hari Diabetes Sedunia. Hari ini kita bawakan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terus saja pada pagi ini iaitu Dr. Rosnah Ramli selaku pakar pedunia perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Terima kasih kerana bersama kami Doktor pada pagi ini. Malah dalam suasana kita berpolitik ni, kita tak boleh lupakan kesihatan umum rakyat Malaysia. Diabetes ini menjadi satu penyakit yang kita sering bincangkan disebabkan oleh faktor makanan, gaya hidup. Namun kita ingin tahu sedikitlah tentang apakah sebenarnya diabetes ini dan kenapa ia menjadi sedikit sebanyak epidemik lah di Malaysia. Silakan. Diabetes itu bahasa perubatannya. Kalau bahasa biasa orang kata kencing manis. Kencing manis. Saya kencing bukan kencing yang manis, tapi gula banyak dalam kencing, gula banyak dalam salur darah kita. Jadi diabetes. Jadi diabetes sebenarnya apa dia? Diabetes itu adalah satu penyakit yang kronik. Ia dicirikan oleh peningkatan paras gula dalam salur darah kita. Ya, dalam darah kita lah. Jadi melebihi paras normal. Jadi itulah diabetes ada 3 jenis. Jadi ada diabetes jenis pertama, jenis kedua dan juga diabetes yang berlaku masa kita hamil yang kita panggil gestational diabetes. Ya. Jadi itulah kenapa kita selalu membincangkan pasal diabetes. Sebab dia adalah antara penyakit NCD ataupun penyakit tak berjangkit yang utama kat Malaysia ni. 20% orang dewasa kat Malaysia ni hampir mengidap diabetes. Ya. Itulah. Dan apa yang kita bimbangkan, 50% daripada mereka yang ada penyakit kencing manis atau diabetes sebenarnya dia tak sedar pun dia ada kencing manis. Betul. Jadi sebab kebanyakannya tak ada gejala. Jadi dia orang enjoy je. Lama-lama penyakit tu jadi kronik dan bertambah teruk, berakhir dengan komplikasi. Jadi bila dia datang ke hospital mendapatkan rawatan, datang dengan bukan sebab diabetes tu, dia datang sebab komplikasi tadi tu. Jadi pada ketika tu komplikasi dah ada, penyakit diabetes pun dah teruk. Yang itu yang kita sangat-sangat kata bimbang, dan itu yang kita adakan Hari Diabetes Sedunia untuk memberi kesedaran kepada orang awam bahawa diabetes adalah satu penyakit yang penting yang perlu kita ambil kira dan amalkan langkah-langkah pencegahannya. Dan juga kalau misalnya lah kita ada diabetes, tolonglah patuhilah rawatan, ikutlah peraturan kawalan penyakit supaya kita boleh kontrol, elak komplikasi. Ya, nak cakap pasal kesedaran yang paling suka sebenarnya ni. Kita bagi tahu berpuluh kali pun dia macam tu juga. Itu yang mencabar sebenarnya. Sangat mencabar. Betul. Tapi sekarang ni ialah dalam kalau ada yang menonton sekarang ni ada penyakit kencing manis kan. Ramai yang kata nasi itu adalah musuh utama kencing manis ni. Doktor, adakah ini sebarang mitos ataupun penerangan daripada doktor sendiri berkaitan dengan nasi tersebut? Nasi, semua orang makan nasi. Saya rasa nasi ni makanan ruji kita. Jadi kalau kita katakan nasi tu musuh kita tu tak betul. Kalau kita tukar nak nasi kepada yang lain, saya rasa semua orang akan marahlah. Okey, nasi. Jadi nasi itu sebenarnya dia adalah sumber karbohidrat kita. Bila kita makan karbohidrat ni akan dipecahkan kepada glukos. Itu yang akan meningkatkan paras glukos kita dalam darah. Jadi nasi adalah sumber utama karbohidrat yang kita makanlah. Selain daripada nasi, ada roti, mi juga adalah sumber karbohidrat kita. Bukan musuh, tapi kita jadikan dia kawan. Maknanya kita kawal makan kita. Kita makan berpada-padalah. Jangan makan satu gunung, kan membukit dalam pinggan tu. Tu yang KKM selalu syorkan, amalkan formula suku-suku separuh. Tapi suku-suku separuh kena apply pinggan yang biasalah. Jangan kita apply pinggan yang besar pula. Jadi dia tidak applicable kat situ. Nanti dia kata suku-suku separuh. Tapi macam dulang pinggan dia. Jadi tak boleh macam tu. Jadi pinggan yang biasa tu, yang kita makan harian tu, amalkan suku-suku separuh. Suku saja karbohidrat tadi, nasi ke, mi ke, roti ke, apa-apalah yang berkaitan. Suku lagi tu protein, setengah lagi tu sayur-sayuran dan buah-buahan. Amalkan itu. Okay. Dan piramid makanan pun telah diubah sebenarnya untuk memberi pengamatan yang lebih tentang apakah sebenarnya pentingan pemakanan tu. Ya, betul-betul.
kepentingan makanan itu adalah orang kata perkara utama. Boleh ambil sebenarnya gula pun, tapi dalam keadaan yang sederhana. Ya, sederhana. Okey, cumanya bila cakap berkaitan pengaruh makanan, saya rasa ini adalah faktor utama yang menyumbang kepada penyakit diabetes di Malaysia sebenarnya, sebab pemakanan yang tidak dikawal itu. Jadi untuk mereka yang sudah terbiasa dengan kuantiti yang banyak ataupun makanan yang tidak sihat, berminyak, manis, bergula, macam-macam lagi lah senarai. Semua makanan semua dalam kadang satu makanan itu semualah minyak, gula semua sekali satu package kan, doktor. Betul. Macam mana kita nak ubah secara perlahan-lahan, bukan secara drastik, sebab badan kita pun kadang-kadang dia tak boleh adapt kan dengan situasi diet kita tiba-tiba berubah secara total kan, nanti ada masalah lain pula nanti, sebab barangkali insulin resistance ni sudah tinggi, jadi bila kita kurangkan kuantitinya nanti mungkin hypo pula, kita risau pula nanti, doktor. Macam mana langkah-langkah yang terbaik sekali untuk kita maklumkan kepada mereka di luar sana? Saya rasa macam inilah. Daripada kecil kita kena amalkan, kita kena ajar anak kita, lidah kita ni kita ajar daripada kecil lagi. Jadi tabiat makanan pun kita ajar daripada anak-anak lagi. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa concern, tahu tentang, orang kata ada pengetahuan tentang diabetes, macam mana nak mencegahnya, betapa pentingnya kita pemakanan seimbang, pemakanan yang teratur, yang berpada-pada, suku-suku separuh. Kalau kita amalkan di rumah, sebagai kita sebagai parents, kita ajar anak kita daripada awal lagi. Saya rasa pastinya mereka nanti bila dibesar menjadi budaya mereka untuk, orang kata, berhati-hati dalam pengambilan makanan mereka lah. Jadi satu lagi masalah kat Malaysia ni, 50% daripada kita punya mengalami masalah kegemukan ataupun obesiti. Jadi masalah obesiti ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan diabetes. Jadi kena hati-hati. Untuk kalau misalnya katalah kita ada kencing manis, memang kita kata okey, kawal makan ubat, exercise, tapi jangan terlalu sangat-sangat mengawal makanan. Takut ni bimbang ni, takut jadi complication, kita kontrol sangat, ubat tu kita, doktor kata makan setengah, dia makan sebiji sebab nak kontrol sangat kan. Itu yang berisiko mendapat hypoglycemia. Ini orang yang ada kencing manis, yang diabetes. Jadi kena ikut peraturan perawatan dan juga pemakanan. Biasanya di klinik kesihatan kita ada kumpulan kita, termasuklah ahli dietetik ya, dietitian, dia akan bagi advice macam mana pengubah suaian berdasarkan kita punya habit hari-hari lah. Kita tak suruh ubah drastik, jangan makan ni, jangan, tak boleh. Jadi kita aturkan makanannya sama juga macam pattern yang kita makan hari-hari, tapi ubah suai sedikit. Jadi patuhi nasihat dietetik ini, dietitian ini, dan insya-Allah kita akan mengelakkan hypo. Sebab kalau kita kontrol sangat, makan ubat lebih-lebih pula, nanti kita akan hypo. Maknanya hypo tu, gula tu akan jadi turun sangat, dan kita tanda-tanda ni kita boleh pitam, kita boleh sakit kepala, kita boleh menggeletar, dan itu membahayakan. Pra-diabetes, doktor, apakah diagnosis itu perlu membuatkan seorang tu terus diberi ubat? Adakah itu penting, ataupun kalau bagi ubat terus bukankah macam terlalu berbahaya, sebab diabetes adalah berkenaan dengan insulin. Betul. Kalau diberi ubat untuk mengawal insulin walaupun belum sampai ke tahap itu, bukankah itu membahayakan kesihatan? Sekarang ni Kementerian Kesihatan menggalakkan kita menjalankan saringan kan. Sebab saya pun cakap tadi, 50% daripada orang yang kencing manis ni tak sedar pun mereka ada kencing manis. Dan kencing manis juga berkait rapat dengan gejala teruk kematian COVID-19. Jadi kita tak naklah jadi perkara yang buruk. Jadi kita galakkan saringan. Katalah ya penonton-penonton di luar sana ataupun buat saringan, tiba-tiba misal saringan tu kita kata okey, darah tinggi, jadi kena pergi ke klinik kesihatan buat ujian pengesahan. Di sana ada prosedur-prosedur tertentu seperti disuruh puasa ke kan. Yang datang ambil darah di tangan, lepas tu dia akan cek di makmal. Kemudian dia akan baca, ada bacaan-bacaan tertentulah. Jadi pra-diabetes ni bila bacaan dia tinggi daripada paras normal, tetapi belum lagi masuk kategori yang boleh kita diagnose sebagai diabetes. Jadi tengah-tengah tu. Berapa bacaannya itu selalu? Jadi dia sebelum 7, biasanya bergantung kepada situasi lah. Ya. Okay. Katalah misalnya doktor kata okey, pra-diabetes. Kamu ni pra-diabetes. Jadi pra-diabetes ni kita kena hati-hati sebab dia boleh pergi kepada keadaan diabetes. Alright. Jadi tapi pra-diabetes belum lagi kita bagi treatment lagi, belum bagi rawatan. Jadi kita kontrol dengan pemakanan, amalan gaya hidup yang sihat, exercise, dan kalau kita lakukan rawatan pemeriksaan ulangan, jadi kita nak make sure kita punya level tu sentiasa berada dalam julat pra-diabetes lah. Okay.
tidak mustahil dia akan kembali kepada normal. Jadi tak perlu makan ubat-ubat lagi. Jadi tapi kena ulang baliklah dia punya saringan tu. Ya, Dia punya apa pemeriksaan yang doktor sebut tadi, kalaupun dapat diagnosis pra-diabetes ataupun seorang yang memang mengidap diabetes, masih boleh bersukan, masih boleh aktif kerana itu adalah satu cara untuk mengawal diabetes. Jadi tidak ada halangan. Tidak ada halangan, tetapi jangan paksa. Apa yang kita buat pun jangan terlalu ekstrim. Ya. Betul? Sebab bila exercise, kita merangsang kita punya sel-sel menjadi lebih sensitif kepada insulin. Sebab dalam diabetes ini, sama ada kita punya sel tu resistant, berlaku kerintangan kepada insulin. Insulin ada, tapi tak boleh bertindak. Dia tak sensitif kepada insulin. Atau insulin kurang dihasilkan, atau tidak dihasilkan. Itu. Jadi, bila kita exercise, dia merangsang kita punya sel supaya lebih sensitif. Jadi insulin lebih bekerja. Jadi gula boleh masuk dan menghasilkan tenaga. Tapi kalau kita over sangat, takut juga dia akan menyebabkan hypoglycemia tadi. Boleh hypo juga kalau terlebih boleh. Kalau terlalu sangatlah. Saya kata apa-apa yang kita nak buat, biar berpada-pada. Kita kena tahu kita punya body punya keperluan dan juga keupayaan. Jangan paksa. Yalah, tambah-tambah kalau obesity kan, tiba-tiba terlalu maksa exercise nanti kesan kepada lutut pula, kesan kepada kaki kan. Dia nak kurus, dia nak turun baras glukos, dia pun paksa. Tak boleh. Bahayalah tu kan. Okey, bagaimana dengan individu yang kurus? Adakah mereka berpotensi tinggi untuk terkena jangkitan diabetes ini? Betul. Kita kata obesiti itu berisiko lebih untuk mendapat diabetes, tapi tak bermakna orang kurus tak boleh dapat diabetes ya. Tak. Sebab dia boleh juga mendapat diabetes. In fact, kalau kita kurus berat badan secara mendadak pun salah satu tanda kepada diabetes juga. Okey. Jadi jangan ingat orang gemuk je dapat diabetes. Yang kurus sihat, tak ada penyakit kan? Tak. Cumanya obesiti itu meningkatkan risiko mendapat obesiti. Jadi ada 3 jenis ya doktor yang disebut tadi. Salah satu daripadanya adalah faktor genetik. Betul. Salah satu penyebabnya adalah faktor genetik. Maknanya kalaulah mak ayah kita, keluarga terdekat kita tu pernah ada diabetes, pernah diagnosis diabetes, dan kita ni pun berisiko tinggi, kemungkinan juga mendapat diabetes later. Jadi sebab itu kita kata kalau you ada faktor-faktor risiko tu, buatlah saringan. Sebab majoritinya kadang-kadang tak sedar pun ada kencing manis. So, kesan awal, rawat awal, cegah komplikasi. Tapi kalau daripada genetik ni memang tak boleh dikawal lah doktor. Kalau contohnya individu tersebut memang jaga, amalkan gaya hidup sihat. Tapi kalau faktor genetiknya ada kencing manis tu, dia bukan mesti ada, tapi dia meningkatkan risiko. Sebab itulah you kena jaga makan, exercise selalu supaya you tak dapat. Sebab bukan 100% kena dapat, tak. You risiko you lebih tinggi daripada orang lain. Tapi tak semestinya dapat. Kalau you amalkan gaya hidup sihat. Ya, kita sedang berusaha ke arah itu. Namun memanglah susah. Dugaan tu memang sentiasa ada kerana makanan Malaysia ni memang sedap. Memang variety. Sekali terbau habis. Habis betul. Rosak. Rosak. Itu nafsu tu. Diet satu hari rosak. Habis. Lepas tu esok baru menyesal kan. Sebab termakan makanan ni. Sebab bila kita nak bakar balik tu susah sebenarnya kan. Kalori semakin meningkat usia pun dia semakin susah juga. Metabolisme makin rendah kan. Metabolisme semakin rendah, rambut semakin kurang. Semua jadi. Tapi tak apa, nak kerja senang. Jadi doktor, untuk pengamatan rakyat Malaysia, terutama sekali golongan muda, mereka mungkin rasa mereka kebal. Jadi apakah nasihat doktor kepada mereka? Terutama sekali golongan muda ni lah yang makan, tak jaga. Betul, Malaysia ni kaya dengan makanan ya. Okey, itu satu cabaran sebenarnya. Variety of food, macam-macam menu. Kelantan punya food lain rasa dia. Mamak punya food lain rasa. Banyak choice kita ni. Ada western lagi. Itu menjadi cabaran lah. Jadi sebenarnya diabetes, semuanya berisiko mendapat diabetes kan. Jadi cumanya setengah-setengah kumpulan tu lebih berisiko. Jadi sebab itulah kita kena update diri kita, tahu tentang penyakit apa yang selalu berlaku kat Malaysia ni. Jadi apakah pencegahannya, apakah kawalannya. Jadi kita kena cakna, kita kena orang kata rajin mengumpul maklumat-maklumat ini dan jangan mengumpul maklumat yang tak betul. Jadi buka sumber-sumber yang betul, bertanya dengan anggota kesihatan tentang ini. Jadi bila kita tahu faktor-faktor risiko itu, kita boleh mencegahnya. Jadi kita amalkanlah pencegahan-pencegahan itu. Jadi katalah sekarang kita menggalakkan saringan ya, jangan susah hati kalau misalnya
tiba-tiba bacaan you abnormal. Jangan susah hati. Sebab kalau orang susah hati kadang dia makan. Betul lah. Orang susah hati dia makan. Jangan. Jadi kita kena redha dan kita tahu ada ubat dia, ada langkah-langkah kawalan dia. Itu kita kena motivate. Dan berbincang dengan pasukan perubatan, ada ambil maklumat yang betul, amalkan dan patuhi dia punya atur cara ataupun tata cara rawatan, insya-Allah. Yang penting kita elak komplikasi. Dan diri itu yang mahu berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Kalau kita sentiasa memberikan kesedaran tersebut tapi sekiranya diri anda sendiri tidak mahu berubah ke arah kebaikan, sama juga. Di mana tidak ada kemahuan, tidak ada jalan. Betul. Memang takkan nampak. Doktor, untuk satu lagi kategori yang kita mungkin terlepas pandang tadi, doktor kata kalau mengandung ada kemungkinan mendapat diabetes. Betul. Tapi bagaimana pula dengan wanita yang sudah pun ada diabetes, sudah diagnose ada diabetes. Adakah terdapat komplikasi sekiranya mereka ingin mengandung? Okey. Bagi mereka-mereka yang diabetes tapi nak mengandung, nak hamil, berhasrat untuk hamil. Kami menasihatkan kepada mereka-mereka ini siapa-siapa yang ada diabetik lah. Pertamanya patuh kepada perawatan dan juga amalan-amalan gaya hidup sihat yang berkaitan lah. Sekiranya wanita yang ada diabetes plan atau merancang nak hamil, dapatkan pemeriksaan doktor dulu, tengok status dia punya diabetes dia terkawal ke tak, dan tanya doktor, saya ni boleh pregnant ke tak, bergantung kepada status dia lah. Sebab kalau kita wanita-wanita yang ada diabetes ini, untuk mengandung dia, diabetes itu merupakan risiko kepada kehamilan. Sama ada masa dia mengandung tu berisiko dia dapat baby yang kata besar, dia melahirkan baby yang besar lebih daripada 4 kilo, susah nak salin tu. Betul. Okey. Ataupun dia boleh mendapat baby pramatang, ataupun mungkin stillbirth ataupun kematian lah, ataupun keguguran. Ataupun juga baby dia mungkin cacat, ada berlaku kecacatan lah disebabkan oleh paras gula yang tidak terkawal tadi. Jadi bukan itu saja, dia juga akan membahayakan diri dia juga, berisiko kepada dia sebab bila diabetes tidak terkawal, dia juga bila dalam keadaan kehamilan tu boleh menerukkan lagi diabetes dia. Jadi dia boleh dapat komplikasi mata, buah pinggang dan sebagainya. Jadi penting untuk kita kontrol, kawal dulu diabetes tu dan kita dapatkan nasihat doktor sama ada saya boleh mengandung ke tidak. Dan masa kehamilan itu pastikan kita punya diabetes ataupun keadaan diabetes terkawal supaya ibu tu sihat, bayi yang kita lahir pun normal dan sihat. Tapi ada kebankan yang bolehlah mengandung sewaktu. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi kena kontrol lah, kena kawal lah. Dan kena selalu mendapatkan pandangan daripada pasukan perubatan. Tapi rawatannya adakah sama untuk mereka yang diabetik yang untuk mengandung ini dengan yang lelaki? Adakah rawatannya sama? Dia lebih kepada insulin lebih selamat untuk ibu mengandung. Ada setengah-setengah ubat yang mungkin tidak boleh diambil oleh ibu mengandung lah. Jadi maknanya ibu mengandung ada 2 nyawa yang nak bawa. Ada juga berlaku perubahan-perubahan hormon semasa mengandung. Jadi kita sebab tu kena dapatkan pandangan doktor dan dapatkan juga nasihat dan juga perancangan yang betul lah daripada pasukan perubatan sepanjang tempoh kehamilan tu. Sekarang ni doktor, SOP telah dilonggarkan. Kita tidak memakai pelitup muka ketika berada dalam studio dan sebagainya. Juga masyarakat umum di kebanyakan tempat tidak diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Tapi adakah pesakit-pesakit diabetes perlu terus berwaspada, memakai pelitup muka, menjaga SOP dan sebagainya pada pandangan doktor? Diabetes merupakan satu faktor risiko lah kepada gejala teruk akibat daripada jangkitan. Bukan COVID-19 saja, banyak juga jangkitan-jangkitan lain. Tapi kalau kita bercakap sebab COVID-19 masih ada, masih lagi merupakan masalah kita lagi lah, belum selesai, belum stabil sangat lagi ya. Anytime dia akan boleh naik tinggi juga sebab varian-varian baru dia kan. Dan sebab itu kita menggalakkan mereka-mereka dalam golongan berisiko tu mengambil vaksin. Sebab vaksin ni dia sangat berkesan. Mengurangkan jangkitan dan juga yang utamanya mencegah gejala teruk tu. Itu yang penting ya. Jadi bila kita ada vaksin, maknanya kita dah protected. Walaupun vaksin tu dia ada waning effect dia, sebab itu kita galakkan pengambilan booster supaya bila ambil booster dia akan naik balik. Jadi protection tu akan sentiasa berada dalam keadaan optimal lah. So kalau kita ambil vaksin dan booster ikut jadual-jadual dia. Itu yang penting. Jadi bila kita ada protection ditambah pula dengan pengamalan. Jadi kita memang menggalakkan mereka yang berisiko ni walaupun dah dilonggarkan, kalau you keluar, you berinteraksi dengan orang, especially kat kawasan sesak, kawasan yang tertutup, pakailah pelitup muka. Tapi kena ingat,
pakai tutup muka tu dengan betul. Jangan tutup mulut, hidung buka. Hidung buka. Ataupun satu lagi letak dekat dagu sahaja. Tak, pakai kejap-kejap betul-betul. Jadi kita mengesyorkan orang yang berisiko ni pakai mask. Doktor, ringkas dan padat bersama dengan Hari Diabetes Sedunia, apakah program dilaksanakan oleh pihak KKM? Ringkas, Doktor. Okey, kita baru ini melancarkan pada hari Selasa yang lepas, melancarkan majlis pelancaran World Diabetes Day 2022. Jadi aktiviti ini akan dijalankan juga di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Kita sentiasa terus memberikan kesedaran kepada awam tentang pentingnya penjagaan akses kepada penjagaan diabetes, pentingnya pendidikan untuk meneruskan hidup kita yang akan datanglah. Jadi sentiasa kita menekankan memberikan kesedaran dan juga pengetahuan kepada komuniti semua tanpa jemu. Ya. Terima kasih kita ucapkan Dr. kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Hari Diabetes Sedunia kepada semua masyarakat Malaysia. Bukan kita nak meramaikan pesakit diabetes, tapi kita nak kurangkan dengan pengetahuan yang bertambahlah dalam masyarakat kita. Itulah lain macam tu selamat. Selamat menyambut Hari Diabetes dengan pengetahuan, bukan dengan makanan. Ya, sebab kita tak nak meningkatkan peratus daripada 20% naik lagi, tak nak ya, sebab kita tak nampak komplikasinya sekarang. Nanti bila kita dah berusia, nanti dia akan memberi kesan yang akan menyukarkan kehidupan anda. Jadi kita nak anda ada kesedaran tersebut dan juga ilmu berkenaan dengan penyakit uji manis ini. Terima kasih doktor bersama kita pada pagi ini sekali lagi untuk berkongsi kepada penonton kita berkenaan dengan Hari Diabetes Sedunia. Dan dengan itu kita akan berehat seketika dan kembali